10 boleh. Cuma tempat kita kalau buat 9, berapa takbir dah kan, dah raya lagi. Sebenarnya ada hadis Nabi kita mula takbir selepas sembahyang subuh 9 Zulhijjah. Jelas dah. Jelas dah semua sekali. Yang tu kami jelas lah tu. Cuma yang kurang jelas ni kenapa tu tak pakai. Kan tuan-tuan tak jelas tu. Tak jelas ya. Baik. Bukan mazhab, pendapat baru bukan tuan. Saya tadi hantar kereta saya beki. Maka sahabat saya pergi pinjam kereta dia. Dah barang semua dalam kereta saya. Saya pakai kereta orang tu yang jadi sudah piak. Tak ada, biarlah kata. Orang nampak macam biarlah kata. Okey baik. Dan kita sudah kuliah tertangguh lama 5 bulan. 5 bulan. Punya lama kuliah ni tak ada. Siapa saya pun lah dah ingat dah cara ceramah. Dah ingat semua lama sangat. 5 bulan. Tetapi malam ini kita nak sambung sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah sampai kat mana dah ibu bapa sekalian dalam catatan tu. Gua Hira, makna umur Nabi 40 tahun ya. Okey baik. Sebenarnya ibu bapa sekalian, sebelum Jibril mari kepada Nabi di Gua Hira, apa berlaku dulu pada Nabi? Nabi bermimpi. Nabi bermimpi selama 6 bulan berturut-turut. 6 bulan Nabi mimpi berturut-turut, tidak selang semalam pun. Apa yang Nabi mimpi? Dalam hadis sebut yang dicatat oleh Ahlus Siyar, our scholars dalam bidang sirah catat. Katanya, Nabi melihat cahaya yang terang benderang. Dalam mimpi ni Nabi nampak cahaya terang sehinggalah subuh. Kemudian terbit fajar, Nabi bangun. Esoknya mimpi pula, cahaya terang sangat ya Allah sampai terbit fajar. Lusa begitu juga selama 6 bulan berturut-turut. Ibu bapa sekalian, kita tahu kalau satu orang Nabi itu bermimpi, itu sahih dah wahyu dari Allah. Kalau kita yang tidak Nabi mimpi, contoh malam tadi kita tidur ya, mimpi lepas subuh, kadang ada orang letih sangat, dia balik raya dah jauh jalan dari kampung, tertidur letih. Walaupun Nabi tak beri tidur sangat lepas subuh, tapi tidur juga. Sempat dia bermimpi, mimpi tu qailulah, tidur sekejap untuk cari kekuatan nak bangun tahajud qiyam pada malam hari. Nabi tunjuk sunnahnya, dan sunat berqailulah, tidur sekejap, sama ada sebelum zuhur atau selepas zuhur. Ulama kata qailulah ni bukan saja sebelum zuhur, selepas zuhur ya juga. Ada dua pandangan tu. Dah kalau nak beramal dua-dua, sebelum zuhur tidur dah, lepas zuhur dia sambung pula boleh. Dia menunjukkan orang kuat belajar, dia tahu banyak pandangan. Okey. Dah macam kita ni, kalau mimpi tidak wahyu, sahih dah bukan wahyu. Cuma boleh jadi kategori mimpi kita ni satu antara 3 jenis yang telah kita sebut dah dulu. Pertama, boleh jadi kita mimpi kategori busyra minallah. Boleh jadi juga kita mimpi malam tadi kategori kedua, takhwifu minasyayatin. Boleh jadi juga kita mimpi pagi tadi tu kategori ketiga, hadithun nafsi. Ni kita dah cerita dah. Tetapi Nabi bermimpi 6 bulan berturut-turut. Bila Nabi yang mimpi, Nabi-Nabi ni bila mimpi, sahihlah itu wahyu. Nabi Ismail dah diperintahkan untuk disembelih oleh bapaknya Ibrahim. Ibrahim yang mimpi. Kalau kita fikir logik lah, takkanlah perintah dari Allah suruh sembelih orang. Sembelih ni erti katanya bunuh. Bunuh pula anak. Kita baca tafsir.
Ibrahim ni antara Nabi yang Allah uji boleh anak tapi lambat. Boleh anak tapi lambat. Antara Nabi yang boleh anak lambat, siapa? Nabi Yahya. Maaf saya, Nabi Zakaria, ayah kepada Yahya. Zakaria dia dapat anak bernama Yahya ketika umur berapa? Al-Quran sebut washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, putih habis dah rambut aku ni ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi aku tidak berputus asa, berdoa siang malam pagi petang nak anak, nak anak, nak zuriat. Tapi Al-Quran kata dalam surah Maryam, tengok nanti selepas suratul Kahfi, surah Maryam, washta'ala ar-ra'su syaiba, putih dah rambut ni. Putih dah rambut. Ya. Tapi Allah Ta'ala uji ya, hujung usia dapat anak. Dah lah kita baru dapat anak, tapi tenaga pun dah tak ada dah. Ni semua kehendak Allah lah, keujian Allah. Tetapi Allah janjikan orang sabar, dia akan dapat kebaikan. Anak pula bukan sebarangan, soleh lagi Nabi. Apa kata Allah? Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka, kami nak beri khabar gembira ni kepada engkau ni Zakaria, walaupun dah hujung usia dah ni. Apa dia? Birulam, kamu akan dapat anak. Tak payah scan laki ke puang, laki ke puang, tak payah. Birulam, tengok Al-Quran sebut anak itu lelaki. Ismuhu Yahya, dan namanya anak lelaki ni Zakaria Yahya. Tak payah pening fikir nak nama apa pula, susahnya nak cari. Tak payah. Ghulam, laki-laki. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyah, tidak pernah ada seorang pun manusia atas dunia sebelum ini nama Yahya. Yang nak lahir ni anak kamu yang aku beri nama Yahya, tak ada lagi atas dunia orang nama macamnya. Lam naj'al lahu min qablu samiyah. Lepas pada Nabi Allah Yahya tu barulah nama-nama Yahya ni ada kita guna atas dunia. Guru Yahya, Yahya sulung, contoh yalah, ya lepas tu. Baik. Teruskan lagi Ustaz. Baik. Jadi 6 bulan Nabi bermimpi, 6 bulan ya. Jadi bila Nabi bermimpi itu wahyu. Maka satu hadis disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya mimpi yang benar itu adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. 1/46. Mimpi yang benar sebahagian satu dari 46 bahagian kenabian. Apa maksud hadis ini? Apa maksud hadis ini? Jemaah-jemaah kita ni kalau ada yang boleh terangkan kepada saya agaknya apa maksud hadis ini. Siapa-siapa dapat jawab, saya nak beri RM10. Nak beri betul ni, betul ke Datuk nak beri ni? Kopiah pun tak boleh beli. Contoh tuan-tuan kata ya, ni nak beri sungguh ni. Pinjam duit sahabat kita dulu, syekh kita ni. Apa maksudnya 1/46 itu? Maksud dia gini. Saya juga jawab biar ya. Jawapan dia gini. Nabi jadi Nabi berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, bakinya di Madinah 10 tahun. 23 tahun. Dalam setahun ada berapa kali 6 bulan ya? Sebab kita sebut tadi 6 bulan Nabi mimpi. Jadi 6 bulan tu 1/46 daripada kenabian. Dalam setahun ada 2 kali 6 bulan. 6 bulan setahun. 6 bulan 2 tahun. Nak cukup ke 23 tahun, ada 46 kali 6 bulan. Itu maksud dia. Maka 6 bulan pertama Nabi mimpi. Itu Nabi kata
Mimpi yang benar itu 1/46 bahagian daripada siri kenabian. Makna kenabian Nabi bukan bermula di Gua Hira. Kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam dalam erti kata wahyu sampai dalam bentuk mimpi, iaitulah 6 bulan sebelum Jibril datang menemui Nabi di Gua Hira itu. Daripada itulah tempoh dia Nabi dipilih menjadi Rasul. Kemudian datangnya Jibril alaihissalam di Gua Hira itu. Ini seawal umur 40. Baik. Tentu ada punca. Tentu ada sebab musabab guana Nabi ni jadi nak panjat. Orang Terengganu kata kerabat gunung tu, bukit Gua Hira tu, dan nak bersunyian. Tidakkah kita takut duduk seorang? Tidakkah kita bimbang duduk dalam lubang gua seorang tengah malam? Takut. Nabi duduk tahu tak berapa lama? Sebulan. Dalam tempoh 3 tahun, yakni 3 bulan. Setahun, sebulan bulan puasa, duduk Gua Hira. Kemudian balik. Tahun depan pula, duduk Gua Hira sebulan. Kemudian balik. Tahun depan pula, sebulan bulan puasa. Setiap Ramadan, Nabi akan duduk dalam Gua Hira dalam tempoh 3 tahun. 3 bulan dalam tempoh 3 tahun. Boleh bayang duduk dalam gua sebulan. Cuba kita ni, tak usah katalah sama Nabi kita ni. Telefon ada, nak berhubung boleh, charger ada, elektrik ada. Suruh kuarantin aja pun. Balik daripada apa ni tu, dia pergi semelih lembu di Kemboja ni contohnya. Suruh kuarantin. Oh, payah. Dah Nabi sebulan dalam gua, bukan dalam bilik, dalam gua. Boleh bayanglah ibu apa sekalian. Boleh bayang. Rupanya fahamlah kita, yang menjadikan sempit atau luas jiwa satu-satu insan itu bukanlah bangunannya, tempatnya, rumahnya, tetapi jiwanya. Kalau jiwa jenis luas, walau duduk tempat sempit, lapang hati. Tapi kalau jiwa kita sempit, walaupun duduk rumah besar, terasa sunyi, sempit. Inilah kata jiwa tu. Rumah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sebab yang menjadikan baginda mahu bersunyi-sunyian, berkhalwah, bertahannuth, dia panggil, di Gua Hira, tak lain tak bukan perangai orang-orang Makkah. Perangai orang Mekah tu. Kaabah dibina kali kedua. Kita dah belajar dah ni. Ketika umur Nabi 35 tahun. Kita dah belajar dah. Bila bina Kaabah kali kedua, Kaabah bila dibina kali kedua, dia ada sedikit perubahan. Yang perubahan itu kekal sampai sekarang. Makna Kaabah sekarang dengan Kaabah zaman Nabi Ibrahim berbeza. Berbeza. Berbeza kat mana tu? Dua. Pertama, struktur binaannya. Kedua, luah kecil Kaabah itu. Zaman Ibrahim dibuat Kaabah, tak ada atap. Atap tak ada. Sehinggalah kabilah-kabilah yang terkenal kaya, keturunan Nabi Ismail ni, kabilah keturunan Nabi Ismail. Kabilah apa? Kabilah Bani Jurhum. Kabilah Bani Jurhum terkenal kaya sangat. Dia ambil emas, ambil permata, disedekah kepada Kaabah, dia letak dalam Kaabah. Maka perampok dia panjat dinding, diterjung dalam Kaabah, tak ada atap, dibawa lagi. Ni sejarah orang curi tabung masjid. Sinilah sejarah dia. Dia naik ke Kaabah, turun, dibawa lagi permata. Sejak itu mula dibina atap. Maka ada perubahan ya, satu atap. Kedua, saiz. Zaman Ibrahim luah lagi. Hingga katanya Hijr Ismail tu asalnya tapak Kaabah juga. Sekarang dah melengkung di luar. Tetapi ketika umur Nabi 35 tahun nak bina balik Kaabah, menggunakan khidmat seorang pakar seni bina dari Rom, namanya
bakun, namanya bakun. Bakun pun tengok duit peruntukan nak buat Kaabah ni tak banyak. Sebab apa? Abu Talib telah mengeluarkan syarat. Siapa-siapa nak buat Kaabah, derma ke Kaabah, duitnya tak boleh duit judi. Duitnya tak boleh duit arak. Duitnya tak boleh. Menyebabkan sumber halal sempit. Zaman tu nak cari duit halal macam mana? Kerana orang hidup dengan benda haram. Berzina biasa. Minum arak. Itu sebahagian orang kata budaya dah. Minum arak. Macam air mineral lah. Kalau zaman tu arak. Duduk minum. Awak buat apa ni? Tak ada apa Ustaz. Minum arak sambil tunggu orang balik umrah. Contohnya. Nak khabar apa dia? Biasa. Maka duit halal tak ada, kurang, tak boleh nak berapa banyak. Maka dengan qada yang sedikit itu dibuatlah binaan dengan qada duit itu. Kita nak buat rumah, kita buat loan dengan bank, nak buat rumah. Rumah kita nak buat ni kan boleh banglo, kos kita kira pergi mari sekian apa semua sekali dan sikit ni 3 juta contohnya. Kita pun angkat permohonan loan dengan bank pertanian. Lama dah bank ni. Bank pertanian. Tiba-tiba bank pertanian jawab, minta maaf, komitmen bila tengok gaji, slip gaji anak, cucu, ramah apa semua sekali ni, bank memutuskan tak boleh beri 3 juta. Kita beri dan 3,000 saja. 3,000. Dah kalau 3,000 tu anak buat rumah besar mana? Macam tadi. Dah. Dia akan adjust sikit kecil. 3,000 ni kalau buat rumah agaknya lah ya. Tidur pun berdiri kita. Agak saya. Maknanya Kaabah mula dikecilkan saiznya. Kerana tidak cukup tanah. Bila Kaabah sudah siap, walaupun Kaabah baru, apa berlaku? Orang Arab ni masih perangai lama. Kaabah sudah baru, perangai masih lama. Bersumpah palsu di depan Kaabah, berjanji palsu di depan Kaabah, menzalimi manusia lain, antaranya barang dagangan diambil dulu tak bayar sampai sudah pun di depan Kaabah, menyebabkan Nabi tengok Kaabah sudah baru, rumah Tuhan, manusia semakin sesat. Kita tahu dah, orang waktu tu bila dia tawaf dalam keadaan telanjang. Boleh bayang, Allah Akbar. Telanjang, tawaf dalam keadaan telanjang. Kalau ada orang-orang yang mari tawaf sama dengan orang telanjang tu, dia mari dia pakai baju lah. Nescaya orang telanjang akan terkejut kepada orang pakai baju. Astagfirullahalazim, kenapa awak pakai baju ni? Gitu. Teruk sangat pemikiran jahiliah. Maka Allah campak rasa dalam jiwa Nabi. Ni sirah sebut, Ar-Rahikul Maktum sebut, dicampak dalam dada Nabi. Campak apa dia? Apa ni? Rasa berkecamuk, tak tenteram. Dia rupanya manusia ni batinnya yang menentukan apa amalnya. Ini yang disebut oleh Ibnu Athaillah dalam karya tasawufnya Al-Hikam itu. Jiwa ini, batin ini adalah gambaran kepada amal yang akan terlaksana. Kalau hati betul, maka dia beramallah. Dia jaga pula amalnya supaya tidak diketahui orang, takut rosak pahalanya. Guru saya meninggal dah 3 tahun sudah. Ni guru saya sayang sungguh tu. Menangis esok-esok saya menerima berita meninggalnya tuan guru saya ni. Beliau ni katanya ceritanya ahli keluarganya. Bila dah meninggal, kita tahu sikap sifatnya. Setiap hari Jumaat, beliau Allah yarhamni akan menderma ke surau Jumaat atau masjid Jumaat, tempat yang beliau sembahyang Jumaat hari itu. Dengan qadanya RM101. Dia derma setiap Jumaat. Masuk tabung. Berapa? RM101. RM101.
Tok, kenapa RM100 tu? Tak boleh ke genap tu 100? Kamu dah RM100. Ataupun tak boleh ke genap RM1 macam kami tiap jemaah ni? Tak boleh. Habis rupanya beliau derma 100 dibalut dalam duit RM1. Dengar ibu apa sekalian, dengarlah jemaah kita live ni. Dengar, RM100 dibalut balut dalam duit RM1. Sebab takut orang tengok 100 tuan guru derma banyak sangat. Tak nak, biar orang nampak RM1. Ya, biar asal Allah Ta'ala catat, sudah tahu, sudah selamat. Nampak tak? Orang yang jiwanya benar, amalnya menjadi benar, dan dia jaga pula amal jangan rosak. Jangan rosak. Jangan rosak. Sebab tu kita dah, kalau buat baik ke orang, jangan sebutlah. Saya yang bayar yuran SRP dia dulu tu contohnya, tak payah sebut. Yuran LCE dia dulu tu saya dapat, tak, jangan sebut. Memadai apa dia? Dah berjaya dah anak-anak buah kita, alhamdulillah, sudahlah. Apa yang banyak kebaikan kita buat, kita pun tak ingat, sudah selamat, molek, direkod, dicatat Tuhan. Apa keburukan kita yang banyak juga, kita pun tak ingat, tapi kita nak istighfar sama-sama sebab menyedari banyak salah kita sudah dihapus Tuhan banyak dah. Maknanya rahmat Tuhan ni besar sangat. Maka bila dicampak perasaan berkecamuk dalam batin Nabi SAW, maka Nabi mahulah bersendirian. Rupanya daripada sirah inilah tercetus disiplin berkhalwah ataupun bersulu. Kalau Negeri Sembilan kita dengan Melaka ni banyak orang bersulu. Nak asing diri sekejap dari sibuk, nak resetting minda dengan tujuan hidup, nak merenung alam supaya hati nampak Tuhan. Seperti kata Buya Hamka, matanya memandang alam sedang hatinya nampak akan Tuhan. Ini tak akan berlaku melainkan bila orang hilang kesibukan dunia dari batinnya, maka dia akan duduk seorang merenung. Tengok matahari terbenam naik, dia kata, kaya Tuhan ya Allah, besarnya kuasa Tuhan ya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Seorang-seorang ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullah ya Allah, aku minta ampun dosa aku yang banyak. Itu astaghfirullahalazim. Dengan seorang diri tu, itu yang sudah dicatat Tuhan, sudah pun sampai kepada Tuhan. Lalu Nabi mengasingkan diri bermula ketika umur baginda 37 tahun. Di mana? Gua Hira. Gua Hira ni payah nak naik ya. Zaman sekarang ni pun payah dah. Zaman dulu, macam mana Khadijah hantar bekalan makanan pada Nabi setiap minggu. Riwayat lain kata 3 hari sekali. Macam mana? Naik sekarang ni pun, ibu apa tahulah kita nak pergi naik kan. Dah kaki tu gitu dah jalan raya tu. Nak naik pula, naik 2 langkah, berhenti 2 jam. Yang peliknya siapa datang, ada kedai pula, kedai kopi Pakistan, ada peti sejuk besarnya, wak naik ke mana? Rupanya bila kita tengok dak Gua Hira, tengok kedai Pakistan, tengok peti sejuk besar, dia kandar, dia akak macam mana, menitik mata kita. Macam mana Khadijah, bonda kita, mak kita naik hantar. Allahu Akbar. Itu ya. Jadi ini mustahak nak belajar sirah, begitulah tujuan nak belajar sirah. Saya dalam hayat saya, Allah takdirkan pergi ke Mekah tu, halah dengan kehendak Allah belaka. Halah bukan sekali lah, begitu je boleh sebut. Tetapi sungguh pun bukan sekali, bukanlah kebiasaan saya menziarahi Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid.
Maka dalam siri-siri saya ke tanah haram, sama ada haji kah ataupun berpuasa kah, suatu hari bergeraklah kami dalam bulan Ramadan menuju ke perkuburan di Ma'la tu, melawatnya Ummul Mukminin, bonda kita, mak orang-orang Islam, Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang mukminin. Sebab tu bila Nabi wafat, isteri Nabi haram dikahwini. Kenapa? Mak Ummul Mukminin, mak kepada kita, haram dikahwini. Maka bila sapa depan kubur bonda Khadijah, menangis kita tuan ya. Orang lain pun begitu. Sebab apa? Tambahan kita ni pula hak belajar menekuni sirah begini, terasa ya Allah, inilah satu orang yang Nabi sebut semua tidak lupa. Inilah orangnya yang tempat Nabi itu berkasih sayang sangat. Inilah orangnya yang Nabi puji, aku mendapat zuriat daripadanya. Sehingga kan Khadijah ini kekayaan dia, kalau di Mekah baca dalam manaqib, baca dalam biografi, 1/3 kekayaan Mekah milik Khadijah. Boleh bayang tu, 1/3 kekayaan di kota Mekah milik Khadijah. Sehingga bila masuk Islam habis hartanya, supaya orang dapat manfaat dengan agama yang benar. Tentulah ada alat untuk mengembangkan agama. Kerana hidup ni mengikut keadaan kamu. Kamu lebih faham, nak kena ada duit, kena ada piti, kena ada. Jadinya habis hartanya. Dan sayunya kita kata apa dia? Sedangkan beliau wafat di Mekah, suaminya di Madinah. Itu yang sayu kita tuan ya. Khadijah hantarlah bekalan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pada suatu malam yang dikhilafkan oleh ahlus siyah, apakah 17 Ramadan kah atau 21 Ramadan kah, datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu dalam kegelapan malam. Dan riwayat kita dah baca semua dah. Nabi dipeluk oleh satu benda, direngkuh dada sehingga sempit. Dalam gua gelap dah. Tiba-tiba benda peluk sesempit dada, takut lagi, dan dengar suara pula. Iqra, bacalah. Maka Nabi dalam ketakutan, ma'ana biqarin, aku tak boleh membaca. Jujur Nabi ya. Jujur Nabi. Kita tuan-tuan nak jujur pak ya. Kalau orang tahu kita tak boleh menulis, tak boleh membaca, malu, rasa malu ya. Sebab tu kita tak nak bagi orang tahu sangat, nak cover. Kita pakai kuk pen banyak di poket. Nampak cerdik dia. Cerdik sangat. Tapi Nabi kata, saya tak pandai membaca, saya tak boleh. Disuruh lagi Iqra, Nabi kata tak pandai membaca. Berulang kali. Katanya Nabi keluar dari Gua Hira, balik dalam keadaan takut, menggeletar. Diberitahu pada Khadijah, selimutkan aku. Tak cerita apa-apa, tak nak cerita, selimut. Khadijah selimut, riwayat kata duduk tepi Nabi. Dan tak tanya apa-apa. Sehingga baginda tenang dan cerita sendiri. Aku takut. Tanpa tahu takut apa pun, Khadijah respon, tak ada apa yang nak ditakut. Awak seorang yang baik, menyambung silaturahim, duduk dengan fakir miskin, beri makan anak yatim, orang yang jujur dan disuka ramai orang. Tentu perkara yang baik sahaja berlaku pada awak. Tengok Khadijah ya. Tu kalau bini kita maaf, tu Khadijah. Kalau bini kita bukan pergi mengairlah udang galah belakang zoo negara tu, dia ada kolam udang. Pergi mengair. Kak balik takut, ketegur orang takut. Kita kasi selimut.
Apa bini kita jawab, dia kata awak orang soleh, tak ada berlaku apa ni. Walaupun awak mengayu udang pun semayang lewat, awak jamak sama dah. Contohnya tak ada. Yang disebut bini kata, aku kata dah jangan pergi. Tu sebab bini kita baik. Tapi Khadijah, apa nak Khadijah kata, tak ada apa yang buruk berlaku. Soalnya kenapa Nabi takut? Takut tuan. Digambarkan dalam hadis Bukhari itu, datang Jibril ni dalam rupa bentuk yang asal. Kerana mari menyerupai orang boleh tahan orang rupanya. Kalau menyerupai sekian, hadis Islam, iman dan ihsan dalam hadis 40 menyebut riwayat Sayyidina Umar. Bagaimana datang satu orang laki-laki kepada kami, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, kemas. Tidak ada tanda-tanda musafir pada dirinya. Tapi kalau bukan orang jauh bermusafir ke sini, kami hak duduk sini pun tak kenal dia. Siapa orang ni? Hadis iman Islam tu. Jibril mari menyerupai. Tetapi pada malamnya Nabi menerima kenabian di Gua Hira. Macam mana tak takut? Jibril mari dengan rupa bentuk yang asal. Bagaimana rupa bentuk yang asal Jibril? Kita baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu tak lain tak bukan, ialah satu makhluk kata Nabi yang mempunyai sepasang sayap. Makhluk bersayap. Makhluk bersayap, yang sayapnya kalau dia kembangkan nescaya memenuhi timur dan barat. Tak takut berapa. Takut tuan. Tak nampak dia rengkuh sempit dada dengan suara Iqra dalam malam itu. Itu kalau mari surah ni. Surah nak buat qiyamul lail perdana. Kita pun mari awal pukul 4 pagi, katanya 3.30 sampai dah. Tiba-tiba tengok belah orang perempuan tu sebalik tabir nampak cerah. Alah, orang perempuan siapa dah? Awal lagi lah kita kata. Pukul 2 siapa dah? Tak apalah. Tapi tak bergerak-gerak. Tak gerak. Kena habis awal kuliah kita malam ni. Tak gerak apa. Dia sambil tengok kita pun tengok dia. Dia pun macam tengok. Kita kata, apa benda pula di sebelah orang-orang puan tu. Tengah-tengah tengok. Hak kita nampak tengok kita juga. Dia kata apa? Iqra. Lari kita. Lari tuan tu baru dalam masjid dengan kita ni. Dan Nabi bayang bagaimana keadaan Nabi SAW. Itu bermula kenabian. Jibril datang bertemu. Jibril mari bertemu dengan Nabi SAW. Baik. Bermula umur 40. Selama 3 tahun Nabi berdakwah secara diam-diam. Sehingga umur Nabi 43 tahun. 43 tahun. Sehingga turun wahyu daripada surah Syu'ara juzuk 19. Balik sekarang buka surah Asy-Syu'ara juzuk 19. Selepas surah Al-Furqan juzuk 18. Buka. Apa dia cerita? Allah kata, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu. Mana kaum kerabat ni luar. Ahli keluarga ni. Bani Hashim kah? Apa ni baninya Bani Hashim kah? Ataupun Bani Abi Bakar kah? Banyaklah. Makna semua kabilah hendaklah kamu sampaikan dakwah ini. Setelah 3 tahun berdakwah diam-diam, turun surah Syu'ara ni, surah dakwah secara terang-terangan. Bermula Nabi berdakwah secara terang-terangan ketika umur 43 tahun. 43 tahun. Itu yang bermulanya Nabi ditentang secara terbuka. Walaupun ada peringkat lah. Mula-mula mereka biarkan dulu, tak apalah kok. Sebulan kali tak ada lah kumpulan ni kok. Biar makin berkembang. Maka ada beberapa rintangan Nabi hadapi sehingga ketika umur Nabi 46 tahun, setelah 3 tahun berdakwah secara terang-terangan,
Tadi 40 hingga 43 dakwah diam-diam. 43 hingga 46 dalam tempoh 3 tahun dakwah secara terang-terang, ditekan hebat oleh orang-orang kafir Makkah. Antaranya ada orang Islam dibunuh, khadam, hamba abdi dibunuh, dibuat pameran pula nak bunuh orang tu. Antaranya Sumayyah, keluarga Yasir. Manusia pertama syahid di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Sumayyah. Keluarganya Yasir disula. Sumayyah direbuh hidup-hidup dengan anak bayinya, yang mana bayinya bercakap dengannya. Tuhan nak tunjuk, nak beri tenang hati Sumayyah. Maka mereka direndam di dalam air menggelegak dalam kawah. Dipamer secara terbuka, menyebabkan sebahagian hamba abdi murtad balik. Takut memaksa umat Islam keluar dari Mekah. Jadi hijrah pertama kita orang Islam bukan ke Madinah, bukan ketika umur Nabi 52 tahun tu atau 53 tahun tu. Sebaliknya umur Nabi 46 tahun. Ke mana hijrah pertama kita? Ke Habasyah. Ke Habasyah. Raja yang melindungi orang Islam ketika itu, Raja Habasyah, namanya Najashi Al-Ashamah. Najashi Al-Ashamah ni dia wafat pada tahun 8 Hijrah. Waktu dah berlaku hijrah, Nabi di Madinah dah. Dapat berita Najashi wafat, yang melindungi orang Islam waktu umur Nabi 46 dulu. Dalam hijrah kita waktu umur 46 tak ramai, setengah riwayat kata 12 orang je pergi. 8 laki-laki, 4 perempuan. Termasuk menantu Nabi. Siapa? Sayyidina Uthman. Uthman ni menantu Nabi, lagi sahabat Nabi. Ia berkahwin dengan puteri Nabi 2 orang. Saling tikar, wafat, ambil adik pula. Itulah Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Ruqayyah walaupun sempat hijrah dengan Uthman ketika umur Nabi 46 tahun itu. Nabi beri berkahwin dengan adik Ruqayyah, Ummu Kalsum. Wafat Ummu Kalsum tahun 8 Hijrah juga. 8 Hijrah ni ibu bapa sekalian, banyak benda besar berlaku. Antaranya Abu Bakar menunaikan haji, satu riwayat kata. Sehingga Nabi pergi dekat Abu Bakar minta berdoa. Abu Bakar nak turun buat kerja haji, Abu Bakar duduk atas unta. Nabi mari pegang tali unta, Abu Bakar nak turun, Nabi kata jangan turun. Sambil pegang tali unta Abu Bakar, Nabi kata doakanlah saya. Sehingga menjadi sunat kita, kalau orang nak pergi ke Mekah, mari jumpa. Doalah saya juga Tuhan. Ambillah sikit belanja PT saya ni, tabung haji saya ni, dah buat belanjalah di Mekah. Tak apalah, orang siapa juga pahala saya. Betul lah tu. Nabi suruh Abu Bakar berdoa. Tahun 8 Hijrah wafat Ummu Kalsum. Menangis Nabi, menangis Uthman. Sempurnakan jenazah isteri dan juga puteri Nabi tu. Sambil Nabi bersabda, kalau aku ada lagi anak perempuan Uthman, nescaya aku kahwinkan dengan kau. Tapi apa boleh buat, adik Ummu Kalsum, Fatimah, sudah menikah dengan sepupu Nabi Ali. Maknanya menikah dengan pak sepupu Fatimah dengan Ali, bapa sepupu lagi suami ni. Ya. Ini ketika tahun 8 Hijrah. Dan 8 Hijrah juga wafat tadilah, meninggal Raja Najashi yang baik itu. Riwayat kata bila sampai berita pada Nabi Najashi wafat, Nabi dengar, menangis Nabi. Menangis. Lalu Nabi bersolat jenazah ghaib kepadanya. Bila Nabi solat jenazah, menunjukkan Najashi ni Muslim, orang agama Tauhid. Betul. Tu Nabi menangis sambil bersolat jenazah ghaib. Ni antara dalilnya kalau kita duduk jauh atau mayat tu jauh, mati di Mekah kah, atau kita pergi ke Mekah dengar ahli keluarga mati di tanah air kah, maka kita solat jenazah ghaib, sembahyang ghaib. Dia dah bukan sembahyang ghaib. Ghaib lain. Ghaib, ghaib alam ghaib. Ghaib tidak ada depan kita. Lawannya hadir. Rashidi hadir. Saya ada tuan guru. Okey. Muhammad Fuad senyap je. Kawan lain kata ghaib, tak ada. Ghaib tak ada depan mata.
Tapi tak apalah, dah asal kita faham je ya. Tempat kita semayang ghaib. Semayang ghaib. Ghaib ni alam ghaib. Al-Quran kata alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah mengetahui alam ghaib dan alam syahadah. Alam ghaib dan alam syahadah. Ya, Nabi semayang jenazah ghaib. Maka kita kalau dengar orang meninggal, sahabat kah, sekian kah, kita pernah ambil fadilah, beramal dengan perbuatan baginda yang baginda tunjuk dalam hadis, dalam sirah ni, kita pun ambil semayang jenazah ghaib. Lama mana boleh jenazah ghaib ni semayang? Ada pandangan kata selama mana tempoh bertakziah. Ada pandangan kata sewaktu kita baru tahu. Walaupun takziah tu kalau biasa tempat kita seminggu tu orang takziah lagi, contohnya lah, kita tak tahu. Baru tahu, baru sampai berita katanya boleh lagi semayang jenazah. Tu ya, Ustaz tahu tak? Tahu apa? Laksmana hantu wah mati dah. Allah mati bila? Mana kita baru tahu. Maka boleh semayang? Boleh. Nah, ni saya buat contoh. Tapi kalau ada hak baru tahu hantu wah mati, ni patut dibuang warga negara daripada Malaysia pasal teruk doa lalu ni. Tu dia. Ni yang saya buat contoh mudah ya. Bagaimana berlakunya hijrah kita kali pertama 43 tahun. 46 tahun umur Nabi, walaupun Nabi tak ikut serta. Tamatlah sudah kuliah maghrib kita malam ini tuan. Sudah habis dah. Panjang umur, kita akan sambung lagi hendaknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nasibati wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa sekalian, mahulah saya membuat pengumuman. Dengan kehendak Allah, keizinan Allah, bulan yang sudah telah berjayalah kita mendaftarkan secara rasminya yayasan kita. Yayasan Tuan Sarifah. Tuan Sarifah ni arwah moyang saya. Dan bila kita dah berjaya tubuhkan ini, walaupun sudah 14 tahun kita membuat kerja-kerja yang sepatutnya bagi yayasan, antaranya menulis buku sedikit sebanyak, membuatlah apa-apa kebajikan setakat yang kita mampu, kerana mengambil semangat arwah moyang kita ni orang susah. Saya ni orang susah sangat tuan, menjual kuih dari rumah ke rumah. Tetapi saya rajin tengok orang tua saya ni sifat dia apa dia. Kalau orang lalu depan rumah dia panggil, mari makan nasi. Orang tumpang makan nasi. Ni orang dulu tumpang minum air. Walaupun ada nasi, nak buat kebajikan. Walaupun ada secawang air kopi je, nak buat kebajikan. Atas dasar itu, walaupun susah, saya tengok jiwa tu suka ajak orang makan, beri orang makan. Maka kita pun harap dengan yayasan ini nak tolong orang sekadar yang boleh, tak setakat yang boleh je lah. Jadi atas dasar itu, dengan kehendak Allah, bahkan Allah uji pula kita ni tertubuh yayasan. Betul ke kamu nak buat macam kamu berjanji ni? Itulah Allah uji. Jadi mana-mana ada nak infak atau nak wakaf atau nak apa saja tuan, kita adu-adukan di Yayasan Tuan Sarifah. Kita ini nantilah saya berhubung dengan Syekh Johari kita ni. Sekarang saya kabur guana iklan dia. Tuan-tuan boleh tengok lah ya. Sekadar yang boleh mampu lah, kita pakatlah sama-sama hendaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.